Hai, salam sejahtera. Saya Coach Jerung, merupakan Forex Trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader secara online offline coaching program yang seminar saya jalankan. Dan kenapa saya intro balik diri saya ialah kerana mungkin ada yang baru masuk kat sini ataupun baru-baru masuk dan tak berapa faham apa yang saya buat, siapa saya dan apakah rotiti, siapakah cikgu-cikgu trader-trader kita dan siapa komuniti kita. Dan bagi anda yang mulakan forex trading, satu perkara yang mesti faham dan juga mesti jelas iaitu apakah sebenarnya yang kita buat sebenarnya. Kan apa itu forex trading? So, jadi sekarang ni saya nak cerita sikit lah kan, iaitu apa itu forex trading sebenarnya. Kita duk cerita kan. Jadi you kena faham itu apakah itu forex trading sebenarnya. Jadi satu perkara yang saya nak you clear dan juga you jelas iaitu satu perkara yang saya perasan ramai orang yang nak trade forex ni satu ialah nak selesaikan masalah kewangan dia ataupun nak dapatkan lagi duit ataupun nak dapat extra income ataupun totally nak tukar pasal tak suka job dia, tak suka buat benda lain, so nak financial freedom, nak juga freedom diri sendiri. Tetapi antara perkara yang utama yang saya perasan ialah ramai orang dia dapat satu stigma ataupun kefahaman tertentu saja. Sebagai contoh macam ni, forex ni hal haram ataupun forex ni apa beza dengan saham. So jadi sebelum kita cerita semua tu, you kena faham apa yang kita buat ni. Okay? Jadi kena faham macam ni. Dalam kita punya, kalau you tengok dari segi case quadrant ataupun saya ambil satu contoh kat sini lah, satu quadrant. Quadrant ni quadrant Robert Kiyosaki lah. Ini very famous guy Nama sahabat mungkin you boleh gunakan quadrant. Satu lah dia kata iaitu self-employed. Self-employed, lepas, dia kata employee, self-employed kat bawah ni. SE self-employed, lepas tu inilah employee Saya padam ni. Saya buat yang first yang kat sini iaitu employee. Oh sekejap saya terpakai ni sebenarnya tadi. Sekejap saya tak perasan benda ni, minta maaf. Okey, sekejap saya buang lah. Okey, satu ialah dipanggil iaitu employed, self-employed. Lepas tu pada sama ke you kena tengok yang seterusnya, apa yang you kena perasan, iaitu dipanggil business owner dan satu lagi ialah investor. Faham tak? Investor ataupun biasanya kita pakai I. Dan ini adalah active income dan ini dah start mula kepada passive. Dan kedudukan yang sebenarnya you kena faham di bahagian sini adalah merupakan bahagian orang kaya. Faham tak? Orang kaya duduk bahagian sini. Kan di bahagian ni. Bahagian quadrant ni. Quadrant ni ialah orang yang sederhana kaya dan biasa-biasa. Jadi, kenapa saya pergi buat benda ni lah supaya you faham iaitu forex trading ni melibatkan kita nak masuk quadrant business owner dan juga quadrant kepada investment dan dalam kes ni ialah macam contohnya saya tak ada bisnes. Sebagai contoh, saya tak jual pakaian ke sebagainya, jual retail dan sebagainya. Tapi saya fokus kepada dagangan saya kan. Tapi saya buat income lain untuk dapatkan income. Tapi tujuan untuk ada saving dan sebagainya. Tapi poin utama saya ialah, you kena faham apa you buat. So nombor satu, you kena faham. Apa yang saya buat ialah kita fokus pada kuadran kanan. Itu nombor satu kena tangkap. Kan, kita dalam business owner maksudnya mempunyai sistem dan strategi. Dan sekarang ni kita berada dalam investment. Trading dan investment. Itu yang kedua. Kan, jadi poin utama saya cakap, you berada di quadrant ni. Jadi you tak boleh fikirlah cara bekerja dan sebagainya. You kena fikir cara business owner, cara investment dan sebagainya. Okay. Yang kedua, you kena faham, takut jadi bongok sangat, iaitu you kena faham kita ni dalam financial market. Kita ni dalam financial market. So you kena faham apa benda financial market ni, maksudnya paling mudah nak faham, tak ada cerita panjang, itu financial instrument. So bila kita sebut financial instrument, you kena faham apa benda sebenarnya kan. Financial instrument secara basicnya yang you tahu, iaitu saham. Lepas tu you tahu ialah forex. Ada banyak lagi lah, kripto, apa kejadah, semua bagai. Tapi sekarang ni saya nak cerita konsep asas dulu. Kan financial instrument dan saham forex. So you kena faham you berada kat mana. You sekarang berada dalam financial market. Financial market adalah yang terbesar, liquidity yang antara terbesar, terutamanya dari forex. Trillion. Kan, roll over. Sekarang ni tak silap saya 7.2 trillion setiap hari dan sebagainya. Sebagai saham, ada saham yang berada di US, contohnya saham di US macam biasalah you kenal macam Nasdaq, US30, DJI kan, Dow Jones Index dan sebagainya, ataupun mungkin New York Stock Exchange, ataupun you tengok di London kan, London Stock Exchange, ataupun you tengok di Malaysia Bursa Saham. So benda itulah maksudnya. Tapi fokus kita ialah buat masa ni kepada forex. Dan jangan lupa dalam kita punya instrumen ni, kita adakan instrumen nama dia ada broker dan juga MetaTrader dalam penggunaan instrumen tu. So jadi yang lagi satu lah you kena faham lah, ada satu lagi lah broker. So broker ni dia ada access. Access ni macam mana? Access ni maksudnya dia ada access iaitu mana? Satu ialah kepada financial instrument tadi. Financial instrument. Satu lagi lah kepada you lah, retail trader. Faham tak? Maksudnya dia kenakan leverage dan sebagainya. Mana kepada trader. So jadi financial instrument ni jangan jadi mangkuk ayun. Ingat, oh jadi forex, korek je. Bukan.
Dia sebenarnya melibatkan pelbagai. Salah satunya ialah forex itu sendiri. Maknanya ada currencies. Kan, lepas tu ada apa? Ada komoditi seperti apa? Metals. Kan? Ada juga oil. Ni kita trade ni gold. Salah satu yang saya banyak dapat pendapatan daripada gold dan silver. Lepas tu ada apa lagi? Ada yang pergi kepada contohnya CFD untuk Facebook, MACD dan sebagainya. Itu yang saya nak you nampak. Kadang-kadang saya nampak antara benda orang yang terlalu skeptism, oh ini pasal teknik, ini pasal, ya Allah ya Tuhan. Kau faham tak kau berada kat mana sekarang ni? Kau berada dalam financial market, dalam financial instrument, dan instrument apa kau nak trade. Dan itulah yang saya ajarkan dari segi konteks iaitu saving, kan, konteks invest, reinvest, dan juga daripada konteks itu macam nak lakukan secara teknikal, nak faham technical analysis, macam mana fundamental analysis, kan, macam mana nak tahu akan datang oleh company analysis. So ini yang saya ajarkan. Jadi kena faham produktivitas. Kadang-kadang kita ni kena ingat balik. Kan, tambah-tambah ini video ni dibuat pada Disember 2020. So 2021 dah be smart. Jadi cerdik sikit, jadi pandai sikit. Bukan duduk terperangkap dan tempat yang sama lah. Dia korek. Tak habis-habis perangai macam tu kan. Pergi bijak sikit. Kau faham tak kau trade apa benda ni? Kau berada kat mana? Apa yang kau buat? Kau nak create wealth creation. Kan, kau nak ada financial income daripada untuk financial freedom, financial protection dan sebagainya. Kau faham benda macam ni. Jangan terperangkap jadi semak sangat kepala. Tak tahu pasal. Iaitu duduk fokus pada benda tak tahu pasal. Kan? Itu message saya untuk video ni. Nak warm up balik. Kan ada beberapa video yang saya dah tak buat. Pasal saya terlalu sibuk dengan belajar nak pindah office dan sebagainya. Tapi ini adalah sebagai permulaan. Okay? So jumpa lagi dan salam hormat. Please like, comment dan juga subscribe video ni. Dan komen. Mungkin video-video tertentu, penerangan tertentu dari segi teknikal, dari segi fundamental, ataupun dari segi psikologi, belief dan juga emotions, ataupun dari segi hala tuju. Boleh komen pada ni dan insyaAllah saya akan buat video untuk you. Jumpa lagi.